11 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,458 orang. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Dari jumlah tersebut, 10 adalah kes tempatan, manakala 1 adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 1,121 jumlah ujian makmal yang dilakukan dalam tempoh 24 jam. Oleh itu, kadar kes positif ialah sebanyak 1%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, tidak ada kes dalam kategori 4 dan 1 kes masih dalam kategori 5 yang memerlukan bantuan mesin pernafasan dan bantuan tambahan mesin hadlang mesin ataupun ECMO di unit rawatan intensif. 5 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,260 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 98 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 2.4%. Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 26 Disember 2021. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin ialah 94.4%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 92.9%, manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 14.8%. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak bagi perkhidmatan rumah ke rumah akan dijalankan minggu ini bagi penduduk-penduduk yang tidak dapat menerima vaksinasi di klinik disebabkan masalah kesihatan atau kesukaran bergerak. Perkhidmatan rumah ke rumah ini akan dijalankan di beberapa mukim dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang pada tarikh-tarikh berikut. 27 Disember, Mukim Kota Batu dan Mukim Brakas A. 28 Disember, Mukim Brakas A, Mukim Brakas B, Gadong A dan Mukim Kuala Belait. 29 Disember, Mukim Brakas A, Mukim Brakas B, Mukim Kianggeh, Mukim Kota Batu dan Mukim Liang. Dan 30 Disember 2021, Mukim Mentiri dan Mukim Gadong A. Penduduk yang memenuhi kriteria bagi perkhidmatan rumah ke rumah ini akan lebih awal dihubungi oleh pihak Kementerian Kesihatan bagi saringan awal. Dan mereka adalah diminta untuk memberikan nombor kad pengenalan atau pasport serta kad ataupun nombor BRUHIMS jika ada. Seterusnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan sedikit hasil penelitian yang telah dijalankan. Di antara 19 Disember 2021 sehingga 25 Disember 2021, alhamdulillah tidak ada mukim yang mempunyai lebih daripada 40 kes. Di mana 16 mukim, 41% mempunyai jumlah kes di antara 1 ke 40 kes dan 23 mukim, 59% mempunyai kes sifar. Sejak 22 November 2021, Kementerian Kesihatan telah mempunyai keupayaan sendiri untuk melaksanakan gene sequencing terhadap kes-kes positif yang dikesan di negara Brunei Darussalam, iaitu satu kaedah makmal yang dilakukan untuk mengenal pasti varian SARS-CoV-2 yang ada di negara ini. Menurut Menteri Kesihatan, setakat 26 Disember 2021, gene sequencing telah dilakukan terhadap 252 sampel, yang mana 244 daripadanya didapati adalah varian Delta, manakala 8 sampel adalah varian Omicron, termasuk 7 kes varian Omicron yang baru disahkan hari ini. Setakat ini, semua kes varian Omicron yang dikesan di negara ini adalah kes-kes yang diimport dari luar negara, manakala kes-kes varian Delta adalah terdiri dari kes-kes tempatan dan luar negara. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi menasihatkan orang ramai agar tidak cemas dengan pengesanan kes-kes varian Omicron di negara ini.
Langkah-langkah pencegahan dan pengawalan bagi apa jua varian-varian COVID-19 adalah sama. Oleh itu, teruskanlah mengambil langkah berjaga-jaga seperti memakai sungkup muka, kerap mencuci tangan, amalkan penjarakan fizikal dan elakkan daripada pergi ke tempat-tempat yang sesak. Apa yang penting ialah bagi sesiapa yang telah melengkapkan 2 dos vaksin untuk mendapatkan suntikan dos ketiga atau dos penggalak sebaik saja layak menerimanya, iaitu 3 bulan selepas dos kedua diperolehi. Kajian saintifik mendapati pemberian dos ketiga atau dos penggalak mampu meningkatkan daya tahan atau imuniti badan terhadap jangkitan COVID-19 termasuk varian Omicron. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 1 pelanggaran arahan telah dikeluarkan dana kompaun di seluruh negara, di mana ianya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Price Control Act Amendment Order 2021 yang berkuat kuasa mulai 23 November 2021 dihasratkan untuk mengukuhkan lagi rangka perundangan Akta Kawalan Harga Penggal 142 di negara ini. Penguatkuasaan Akta Kawalan Harga tersebut telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. JPES dalam siaran medianya menyatakan objektif pindaan ke atas Akta Kawalan tersebut bagi mengemaskini dan mengukuhkan peruntukan-peruntukan yang berkenaan dalam usaha memperkesankan dan mempercekapkan lagi langkah-langkah penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh JPES agar kekal relevan dengan konteks ekonomi semasa dan matlamat ekonomi negara Brunei Darussalam dalam jangka panjang. Pindaan tersebut juga disertai dengan pindaan terhadap undang-undang tambahan iaitu Price Control Maximum Prices and Charges Amendment Order 2021 dan Price Control Minimum Price and Charges Repeal Order 2021 yang akan berkuat kuasa pada tarikh ia diwartakan. Dalam usaha memelihara kepentingan dan kesejahteraan orang ramai, pindaan utama termasuk memberi peruntukan yang membolehkan JPES melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan harga barangan tertentu dalam keadaan tertentu seperti semasa krisis pandemik COVID-19 atau keadaan yang sangat memerlukan bagi tempoh yang bersesuaian. Kegagalan para peniaga memberi kerjasama seperti tidak memberi maklumat atau rekod yang diperlukan secara telus atau menghalang petugas untuk memasuki atau memeriksa premis perniagaan adalah menjadi suatu kesalahan dan boleh dikenakan penalti jika sabit kesalahan di bawah akta berkenaan. Pindaan juga merangkumi pengemaskinian senarai barangan yang dikawal harga maksimum secara berterusan di bawah Akta Kawalan Harga termasuk barangan yang diberi subsidi oleh kerajaan. Walaupun pandemik COVID-19 menjejaskan perjalanan antarabangsa, kerjasama antara Brunei dan China diteruskan ketika kedua-dua negara memulakan norma baharu dengan aktiviti yang dianjurkan melalui platform dalam talian. Satu program latihan secara maya telah diadakan pada bulan November lalu untuk pemandu pelancong tempatan dan profesional pelancongan Brunei meningkatkan lagi kemahiran bahasa Cina dan kemahiran berkomunikasi. Menurut Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dalam mempertingkatkan lagi kerjasama dua hala yang sedia ada melalui kesaling hubungan, negara Brunei Darussalam juga berterima kasih terhadap sokongan yang dihulurkan oleh Kerajaan Republik Rakyat China bagi sektor pengangkutan yang membawa kepada peningkatan aktiviti ekonomi dan peluang-peluang dalam bidang pelancongan, pertanian, pembinaan, maritim dan lain-lain. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong mengongsikan perkara tersebut semasa Majlis Penutupan Tahun Pelancongan 2020 negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China secara maya pagi tadi. Also pleased to share that Brunei Darussalam participated in the China ASEAN Expo held in the city of Nanning in September this year, where we promoted the unique charm and beauty of our country's tourism offerings, with over 74,000 tourist arrivals
in 2019, China has always been regarded as one of the top 3 source markets for Brunei. Terdahulu, Tuanan Terutama Hu Haiping, Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Republik Rakyat China, dalam ucapannya berkata, sejak 30 tahun penubuhan hubungan diplomatik, hubungan dua hala negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China telah berkembang dengan pesat dan kukuh dengan kemajuan mantap dicapai dalam kerjasama praktikal selain komunikasi dan kerjasama erat dalam hal ehwal serantau dan antarabangsa. Tahun Pelancongan 2020, negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China menyediakan platform unik ke arah meningkatkan kerjasama pelancongan melalui pertukaran rakyat dengan rakyat, meningkatkan kerjasama dua hala, pembinaan kapasiti serta mengembangkan kerjasama dan perkongsian antara kedua-dua negara. Peranan kerajaan dan pendekatan Whole of Nation adalah menyediakan landasan dan menyokong kepada rangkaian sumbangan kepada belia bagi berpersatuan. Namun usaha ini terpulang kepada belia untuk memenuhi landasan-landasan yang diperlukan itu dalam usaha untuk mencapai hasrat dan aspirasi belia dengan meningkatkan dan melibatkan diri mereka sendiri. Perkara ini dinyatakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan pada majlis penutupan Sidang Kemuncak Pemerkasaan Belia BIBDYES 2021 yang diadakan secara maya. Yang Berhormat juga mengingatkan selaku anak Brunei, masa depan negara adalah menjadi tugas dan tanggungjawab semua bagi menanai hasrat kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk mencapai hasrat negara melalui Wawasan 2035. Majlis penutupan diisikan dengan satu dialog bertajuk Youth for Climate Action yang disertai oleh Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ashari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku pengasas bersama Green Brunei dan Dinya Yahya, Ketua Urus Setia Perubahan Iklim Brunei. Dayang Siti Nadrah binti Norzilan dengan esei bertajuk Novel Mishar, suatu analisis genokritik, muncul Johan Peraduan Menulis Esei Ilmiah Pangsura 2020-2021. Keputusan peraduan diumumkan petang tadi dengan majlis penyampaian hadiah di Dewan Kuliah Stadium Negara Hassanah Bolkiah, Berakas. Peraduan dihasrat untuk mengenal pasti dan mempertingkatkan kualiti dan kuantiti jurnal terbitan Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Johan menerima wang tunai RM1,000 berserta sijil penyertaan. Naib Johan disandang oleh Dayang Nur Khairunisa Radiah binti Haji Bini alias Syarbini dengan esei analisis motifeme dan interpretasi dalam cerita rakyat Puak Murud di Brunei. Manakala Dayang Afizah alias Alma Syafi'ah binti Musa dengan tajuk esei Keindahan Gaya Bahasa dari Keintelektualan Penyair Syair Rakis meraih tempat ketiga. Diskusi komik bersama kartunis-kartunis secara maya antara yang mengisikan Brunei December Festival 2021 ia bertujuan mengumpul para penggiat komik belia untuk bercambah ilmu dan bertukar-tukar pendapat agar lebih kreatif lagi dalam penghasilan komik di negara Brunei Darussalam. Diskusi komik ini memang berkaitan dengan terbitan komik Lakak-Lakak Dewan Bahasa dan Pustaka, yang mana dari sana kami menyediakan platform untuk mengantar karya-karya kartunis dan diterbitkan dalam sebuah komik. Beberapa orang kartunis tempatan mengongsikan perjalanan dan penglibatan mereka dalam dunia komik meskipun sebilangan daripada mereka mempunyai pekerjaan tetap.
penglibatan saya di dalam dunia komik ini telah menjadi pemangkin bagi perkembangan diri sendiri dan perkembangan di dalam kerjaya. Saya berpendapat banyak membaca boleh mendatangkan idea-idea yang segar dan terkini. Menjadikan terbiat setiap hari, melukis setiap hari walaupun sekejap, 10 atau 20 minit sangat penting untuk membina, untuk menjadi produktif. Saya pernah bertugas sebagai pelukis ilustrasi sebelum saya melanjutkan pengajian di UBD. So, selepas 3 tahun itu, didedahkan dengan ilmu tentang dunia industri kreatif ini, saya berminat untuk menjadi seorang pereka grafik. Apabila majalah Lakat-Lakat itu diperkenalkan kepada saya pada Oktober 2020, saya teringin untuk kembali melukis dan bergiat semula dengan rakan-rakan sekerja di DBP. Seorang yang tidak asing lagi dalam dunia komik tempatan iaitu Awang Muhammad Rizwan bin Jamaih menceburi bidang melukis sejak di bangku sekolah lagi. Zoe Topeng Sakti merupakan satu daripada 9 komik persendiriannya yang mendapat sambutan menggalakkan. Komik Zoe pertama ini diterbitkan. Tapi sebelum terbitnya komik Zoe pertama ini, sebenarnya komik Zoe ini adalah daripada selitan dalam majalah Mekar. Kali komik ini kena compilekan. Ada bagi peluang, kena bagi compilekan, dan aku diberitahu komik Zoe ini akan dibukukan dan akan diterbitkan semasa pesta buku. Alhamdulillah sambutannya ada menggalakkan sampai pesan. Dan komik yang 9 ini diakhiri dengan siri ke-10. Penghasilan komik pada masa ini semakin berkembang dengan penglibatan para belia yang mempunyai pengalaman dan berkeyakinan untuk berkarya. Sesi perkongsian seperti diskusi komik ini diharap dapat melahirkan kartunis yang mempunyai semangat ke arah penerbitan komik secara meluas dengan sasaran audiens yang tepat. Pertandingan kuis secara maya bagi siri kedua Anjuran Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian perpustakaan dan pembelajaran diadakan pagi tadi. Ia bersempena Brunei December Festival 2021 dan Hari Bertindak. 16 peserta berumur 9 hingga 15 tahun menyertai pertandingan berkenaan. Pertandingan tersebut merupakan aktiviti tahunan cuti sekolah di samping sebagai salah satu cara Pusat Sejarah Brunei mendekatkan masyarakat kepada sejarah, khususnya generasi muda supaya berminat dan memahami tentang persejarahan. Seorang warga negara Bangladesh dijatuhi hukuman denda RM56,000 atau 15 bulan penjara atas kesalahan memiliki barang tekahan. Mamun Hossain, lelaki 40 tahun didapati bersalah kerana memiliki 69 karton dan 10 paket rokok pelbagai jenis. Tangkapan dibuat pada 8 Disember lalu di kawasan Rumah Pekerja Burung Pingai Brakas oleh Pegawai Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Custom Excise Diraja, Cawangan Brunei dan Muara. Tertuduh gagal menjelaskan denda dan akan menjalankan pemenjaraan bermula hari ini. Berikutan penyebaran maklumat di media sosial berhubung mempersoalkan kesahihan khidmat pesanan ringkas SMS yang diterima dari bahagian contact tracing yang memohon maklumat peribadi seperti nama, nombor IC, nombor telefon, nombor BRUHIMS dan alamat penuh. Kementerian Kesihatan ingin mengesahkan bahawa SMS tersebut adalah sahih. Seperti mana yang pernah dimaklumkan, Kementerian Kesihatan melalui pasukan pengesanan kontak bertanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugas pengesanan kontak bagi mana-mana individu atau kontak terdekat kepada seseorang yang dijangkiti COVID-19
bagi memastikan kesihatan awam terjaga dari risiko penularan penyakit tersebut. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan ingin memohon orang ramai untuk memberikan kerjasama penuh kepada pasukan pengesanan kontak Kementerian Kesihatan jika menerima SMS dari pasukan tersebut dengan menghubungi talian nombor telefon yang diberikan seberapa segera. Sebagai ciri keselamatan tambahan dalam memastikan kesahihan SMS, Kementerian Kesihatan juga akan mengongsikan nombor perkhidmatan bagi pasukan pengesanan kontak yang menghubungi mana-mana kontak terdekat melalui SMS tersebut, atau jika perlu mereka yang dihubungi juga boleh memohon pihak pasukan pengesanan kontak untuk menunjukkan kad pengenalan perkhidmatan mereka melalui WhatsApp, atau jika terdapat sebarang kemusykilan atau memerlukan pengesahan pemanggil, hubungi bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan di talian 2380-318 dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Maklumat lanjut hubungi talian Nasihat Kesihatan 148 atau talian Darussalam 123. Kerosakan pada kabel Jepun Asia Tenggara SJC pada 24 Disember 2021 menyebabkan gangguan perkhidmatan bagi internet, data, IDD antarabangsa dan roaming di negara ini. Pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi Brunei Darussalam AITI dan Unified National Networks Sdn Bhd UNN dalam siaran medianya menyatakan kebanyakan penggunaan internet mengalami tindak balas yang lebih perlahan terhadap aplikasi-aplikasi yang digunakan semasa meningkatnya waktu pemakaian. Sebagai tindak balas, UNN telah mengaktifkan kapasiti tambahan melalui sistem kabel Trans-Borneo bagi mengurangkan kesesakan dan memastikan pengguna di negara ini mempunyai kapasiti yang mencukupi bagi perkhidmatan internet. Bagaimanapun, pada 25 Disember 2021, satu lagi kerosakan berlaku pada sistem kabel Trans-Borneo yang mengurangkan lagi kapasiti internet. Semasa kerja-kerja pemulihan dijalankan, para pelanggan perkhidmatan tetap dan perkhidmatan mudah alih akan terus mengalami beberapa masalah semasa menggunakan internet terutama pada waktu pemakaian meningkat.